Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhira ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bihuqillah ma daqat illa farrajahallah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyadah. Hadirin muhtarimin, para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Mahat Tahfiz, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar Atam, mudah-mudahan tetap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan pengajian kitab kita, yaitu kita belajar tentang fikih muamalah. Ya, fikih muamalah ini banyak dia punya cabang atau subbab-subbabnya. Pada saat ini saya menyampaikan berkenaan dengan jual beli dan yang lainnya. Ya, lebih kepada peralihan harta. Sama ada melalui jual beli atau melalui hibah atau melalui WhatsApp pula, wasiat. Sorry. Oke, baik. Hari itu kita bincangkan berkenaan pertemuan yang pertama hari itu kita bincang berkenaan apa itu jual beli. Kemudian masuk kepada rukun-rukunnya. Rukun yang pertama adalah pihak yang mengikat, pihak yang terlibat melakukan jual beli. Rukun yang kedua adalah ijab qabul, atau perjanjiannya. Sekarang ini kita masuk kepada rukun yang ketiga, yaitu barang yang dijual dan harganya. Barang yang dijual dan harganya. Mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, jual beli itu macam dekat pasar atau pergi Tesco. Mesti orangnya hadir, tengok barang. Contoh ke depan itu jual ikan atau jual ikan. Ikan apa? Ikan mambung atau ikan kembung. Sekilo berapa? Nampak kan? Ikannya itu nampak. Boleh dipegang, boleh dilihat, dinilai ikan ini segar atau tidak. Kemudian tahu harga sekilo ikan mambung itu berapa? RM12, RM15 atau RM8. Itu zaman dulu. Sekarang jual belinya canggih. Sekarang jual belinya banyak kaedah. Di antaranya adalah jual beli online. Jual beli online. Apa yang dijual? Apa saja ke dalam online tuh. Sama ada melalui Lazada maupun Shopee maupun agen-agen yang lain. Jual handset. Yang kita tahu adalah gambar handset dan spesifikasi kan. Dia punya kandungan kat dalam itu saja yang kita tahu. Dan tak boleh pegang. Betul kan? Tak boleh pegang. Kita hanya tahu colornya apa dan sebagainya. Tak macam hari itu. Masa dulu-dulu kita beli handset kena pergi mana? Kedai handset. Kedai handset. Dan dekat Shopee pun ada orang jual ikan. Atau mungkin grup WhatsApp pun ada jual ikan. Tunjuk gambar.
Selalunya iklannya macam ni. Siapa yang nak ikan kembung baru naik daripada jeti segar, sekilo RM10. Siapa nak saya hantar kat rumah. Mungkin ibu-ibu selalu nampak macam tu kan. Kamu tak nampak kan cerita macam ni. Nah, yang nampak adalah gambar saja. Yang nampak adalah promosi penjual saja. Kita tak tahu betul ke tak ini baru naik. Kita tak tahu ini ikan ni segar. Apa maksudnya baru naik? Ikan ni segar. Yang nampak adalah gambar. Nah, macam mana apa itu kaedah jual beli seperti itu? Adakah dibenarkan? Halal? Sah menurut hukum atau tidak? Ini kita tengah belajar asas-asasnya dulu. Nanti ada banyak jenis-jenis jual beli. Yang saya sebutkan cerita tadi namanya jual beli salam. Dia hanya tunjuk gambar saja, ciri-cirinya saja. Kalau orang itu setuju dengan harganya sebagainya, jadi bayar, baru barangnya datang. Bila datang, betul tak, sesuai tak dengan ciri-ciri atau keadaan yang dipromosikan. Itu namanya jual beli salam. Nanti sekarang kita kena belajar berkenaan dengan apa itu dasar, rukun, dasar dibolehkannya jual beli. Bermula daripada rukun dan syarat. Rukun ketiga adalah barang yang dijual dan harga atas barang tersebut. Jadi harga barang ini penting ya. Kalau tidak ada barang, apa yang nak dijual? Tak terjadi yang namanya jual beli. Syarat daripada barang yang dijual. Yang pertama, syarat barang yang dijual. Pertama adalah barangan jualan hendaklah wujud pada masa terjadinya akad jual beli. Barangan yang dijual hendaklah wujud pada masa terjadinya akad jual beli. Jadi barang itu dah wujud lah. Kita tak tipu. Kita nak jual kelapa 10 biji. Dah wujud lah. Dah wujud. Barang tu dah ada. Barang tu dah ada. Nak jual handset. Saya ada handset Samsung contoh kan. Saya nak jual, kawannya nak jual. Handsetnya dah ada. Atau dalam kamu sendiri kan, kawannya tak ada pen. Nanti ada kelas, nak pinjam tak boleh, contoh kan. So kawannya yang ada lebihan pen ni nak jual. Jadi ada lebihan pen ini kena wujud lah. Pen ini kena wujud, baru terjadi jual beli. Jangan dikata tak ada lagi, dia tak punya lagi pen tersebut. Dia tak ada lagi bendanya untuk dijual. Tak boleh. Mesti barang itu dah wujud. Mesti barang itu dah wujud. Apa itu benda atau barangan yang tidak boleh dijual sebab barangnya tak wujud? Contoh kan, kita punya pokok mangga. Kita punya pokok mangga. Mangga itu tak wujud lagi. Buahnya tak wujud lagi, tapi dah dijual. Ini tak boleh, Ini tak boleh sebab pokok mangga itu belum tentu berbuah
keluar buahnya pada masanya. Nah, ada lagi, kita jual beli, jual beli berupa kambing, ada seekor kambing kita nak jual, wujud kambingnya. Kambing ini betina. Pemilik kambing dia cakap, saya nak jual anak kambing. Sementara kambing itu belum beranak, belum mengandung. Kambing ini belum mengandung. Jadi benda ini tak wujud. Anak kambing dalam perut kambing betina ini tidak boleh dijadikan barang untuk jual beli karena belum wujud. Tapi sekiranya anak kambing ni sudah mengandung, dan dijangkakan akan lahir pada bulan sekian-sekian, maka boleh untuk dijual belikan. Sama dalam susu dalam apa itu kambing tadi tu. Ada kadang tu kan. Okey, saya nak beli susunya ini. Selama habis. Kalau tak ada susu, kandungan susu, tak boleh dijual belikan. Itu yang pertama. Barang mesti wujud. Barang mesti wujud. Yang kedua adalah barang yang dijual mestilah dalam bentuk harta yang bernilai menurut syarak. Barang yang dijual ini mestilah dalam bentuk harta yang bernilai menurut syarak. Menurut agama lah. Okey, baik. Apa barang yang dibenarkan untuk dijual selain barang yang dihukumi najis atau haram? Jual beli arak haram. Tak boleh. Kita tak boleh menjual dan membeli arak. Atau jual beli tai kambing. Atau tai ayam untuk baja kan. Jadi kalau memang benda itu bukan sifatnya, bukan akadnya dijual, bukan menjual zat apa namanya itu, barang tai kambing atau tai ayam, bukan jual itunya. Tapi kadang-kadang kan orang peternak ayam ni kan mengeluarkan dia punya tai, membersihkan tu kan, kemudian siapa nak macam beli kan, dijual kan. Itu sebenarnya bukan jual, hanya menggantikan upah membersihkan. Akadnya itu bukan membeli tainya, upah membersihkan tai ayam tersebut atau tai kambing, bukan beli barangnya. Sebab tai itu merupakan benda yang memang tidak tergolong barang yang bersih atau yang halal untuk dijual belikan. Sama dengan macam jual beli ini kan, yaitu tadi kan macam bangkai ayam yang sudah mati kan,
Ayam udah mati, kita tahu ayam itu mati, dijual pula. Kan? Yang beli tak tahu. Yang beli tak tahu. Jadi dalam keadaan ayam yang berdesak-desak dalam bakul tu, jadi mulai proses awal. Pihak yang memotong, pastikan ayam ini masih hidup. Jangan sampai sudah jadi bangkai, kita potong saja, yang jual pun tak tahu. Kalau kita yang uruskan semua tahulah. Tapi kalau sudah dekat pasar, sudah berapa tangan tu kan? Bermula daripada lori kan? Atau ambil daripada kandang. Reban, daripada reban masuk dalam bakul, masuk dalam lori. Lepas tu pergi ke tempat pemotongan ayam. Diolah sehinggalah pada gerai-gerai jual ayam yang dah siap. Kan? Jadi semua itu mengambil peranan, ya. Pastikan ayam ini betul-betul hidup, tidak bangkai, ya, tidak bangkai. Kita pula pembeli ini, ya, kena berikhtiar, ya, kena berikhtiar. Pastikan ayam yang dibeli ini adalah ayam yang disembelih atau dipotong mengikut syariat atau syarak. Jadi kita dah tahu, ya, kita dah melanggan dah, ya. Selalunya beli ayam dekat sini, ya, dah confirm dah. Mesti ayam ini halal, mesti prosesnya baik dan seterusnya, dah confirm. Nah itu kan, kalau dekat pasar-pasar besar dan sebagainya itu, ya kita pastikanlah. Makanya ramai kan viral kan. Jangan beli ayam kat sini, macam ni isunya dan sebagainya. Kan? Yang bagi kita adalah memastikan, ya kita sendiri yang nak menggunakan ini, nak makan ini, memastikan sumber pemakanan, terutama ayam yang sebagai makanan harian ini dari pemotongan yang halal. Termasuk jual beli juga darah. Jual beli darah, kita badan besar, macam banyak darah, kita jual pula darah kita. Bukan sifatnya. Kita derma darah. Tak ada kan bayaran apa-apa kan? Derma darah, kita cocok keluar darah, derma darah. Tak ada bayaran apa. Jual beli anjing pun tak boleh, ya. Nah, itu nomor 2 syarat daripada barang untuk dijual. Syarat yang ketiga adalah barangan jualan mestilah barangan yang bermanfaat mengikut syarak dan kebiasaan orang ramai. Ya, barang itu manfaat mengikut syarak dan kebiasaan orang ramai. Ya. Contoh. Ya, contoh. Kita beli baju. Baju itu tujuannya apa? Menutup aurat. Kan? Tapi kita beli baju justru aurat kita nampak. Itu yang tidak boleh. Sebab manfaat dari baju adalah untuk menutup aurat dengan sempurna. Tetapi kalau kita membeli baju, ternampaklah pusat, ternampaklah aurat, batas-batas aurat, maka barangan seperti ini patutnya dielakkan. Jadi kalau kita beli baju, seluar jin ke, janganlah membentuk sangat kaki kita, paha kita,
Atau bila solat tu, t-shirt boleh, tapi t-shirt yang agak ke bawah. Sebab saya ramai itu nampak bila solat dekat mana? Masjid atau surau, ternampaklah budak-budak belajar macam ni kan, dia pakai t-shirt solat. Jadi kain bawah, tepi bawah t-shirtnya itu terangkat. Bila terangkat, dia akan nampak spender ke kan, atau garis batas sahnya solat. Kalau ternampak garis batas sahnya solat, maka tak sah solatnya. Sebab apa? Tidak menutup aurat dengan sempurna. Jadi sibuklah orang itu untuk tarik t-shirtnya. Ya, tarik t-shirtnya. Memang confirm lah tak sah solatnya. Tak sah solatnya. Jadi adik-adik, contoh nak balik ke kan, pastikan pakai baju t-shirt tak masalah kan. Di mana t-shirt itu bila kau sujud kan, sujud ni kan, posisi sujud yang kritikal kan, t-shirt itu naik ke atas tapi masih menutup batas sahnya solat. Cobalah try lah, t-shirt kamu yang sedia ada, tengok kawan-kawannya itu agak-agak boleh tutup ke tak. Kalau tak boleh tutup, reject, bagi kawan yang kecil-kecil. Bagi kawan yang kecil-kecil. Pahala kamu. Tak payah simpan. Alah, sayanglah, ini beli dekat mana? Dekat Johor lah, dekat Penang, dekat Langkawi. Mahal ni pergi Langkawi. Sebelum PKP lagi. Sekarang nak pergi Langkawi pun tak boleh. Contoh kan, kenangan lah, apalah mahal gitu kan. Benda sayang, tapi tak boleh pakai. Itu mubazir. Dan manfaat benda ini, dan kamu akan dapat pahala bagi kawannya yang lebih kecil. Gitu kan. Jadi itu dari segi pakaian, dari segi pakaian. Jadi benda itu kena mengikut tujuannya. Kena mengikut tujuannya. Mengikut syarat dibenarkan. Termasuk kita juga adalah beli barangan-barangan yang sifatnya hobi. Sifatnya hobi. Hobi ini memanglah barang apa yang termahal? Kereta, biasa je kereta. Tapi kalau sudah hobi, melebihi daripada itu, keluar daripada kewajaran. Kita ada nafsu nak kereta yang sport-nya cantik kan. Kita ada nafsu kereta yang elok kan, meskipun keretanya biasa je, Proton ke atau Pro 2, tapi dia punya aksesori, sound systemnya kan, PC-nya kat dalam itu macam dekat club kan, dan sebagainya. Itu berlebihan, dah tak nyaman dah. Sama dengan barangan-barangan alat dapur kan, alat dapur. Kita kena mengkaji kegunaan barang tersebut kan. Kalau orang tua-tua dulu itu, selagi kuali itu masih boleh pakai, meskipun hitam ke, meskipun hilang dia punya pegangan, selagi boleh pakai, tetaplah pakai. Dia tidak akan beli barang baru lagi, sebab barang yang ada masih ada. Satu. Kedua, bila nak beli barang itu, banyak tempat yang kena disediakan untuk menyimpan barang-barangan, peralatan masak, dapur dan sebagainya kan. Ini juga akan menyusahkan cara penyusunan kita. Dan akhirnya banyak yang kena dibuang lah, banyak yang kena di-reject. Kumpul banyak pinggan-pinggan kan. Ada ustaz tu, ada yang cakap, kalau barang ini tidak digunakan, hanya disimpan di dalam lemari dan sebagainya, nanti pinggan mangkuk itu akan bertanya di akhirat, tujuannya apa beli barang ini sementara tak dipakai. Keluarga, ibu bapa, anak paling banyak pun 5.
dan sebagainya. Pinggannya bertumpuk-tumpuk penuh satu lemari. Kan? Itu kan pinggan lama dah. Dah hilang zaman. Dah sekarang korel ya, pinggan korel ya ibu-ibu ya. Yang ada lagi pinggan yang jatuh tak pecah. Kan gitu kan. Yang putih-putih itu kena pergi nilai 2 belinya kan. Atau ikut kutu baru boleh beli. Jadi kita kena menilai balik, adakah barang ini dibeli ini sesuai dengan tujuan ke tak, berlebihan ke tak, dan seterusnya. Banyak orang beli itu, orang cari duit itu mudah. Beli ini, beli itu, beli ini, jual ini, jual itu. Dan sasaran marketnya adalah para ibu-ibu muda. Kan? Ibu-ibu muda. Dan senang kan? Masuk dalam mana? Shopee, search keluar. Kan? Masuk dalam apa? Lazada, search keluar. FB, search keluar. Jadi, kalau kita ikutkan semua, macam-macam ada. Cuma yang perlu di sini adalah apa tujuan barang ini untuk dibeli. Ya. Kalau memang betul-betul diperlukan, contoh kuali itu memang dah tak boleh pakai dah. Dah jatuh banyak kali, dah kemat dan sebagainya, dah reject. Dah reject dan sebagainya. Yang keempat, barang tersebut hendaklah boleh diserah terimakan. Barang tersebut hendaklah boleh diserah terimakan mengikut bentuk fiziknya dan syarat. Mengikut bentuk fiziknya dan syarat. Contoh, dah sign kontrak beli rumah. Ada pemaju promo. Okey, dia dah buatkan satu rumah contoh. Nanti rumah yang saya jual ni bentuknya macam ni, sebiji. Macam ni lah. Buat rumah, sebiji rumah macam ni. Nak full, nak dalamannya itu nak ada semua, kemudahan atau kosong. Gitu kan? Kalau ada kemudahan, sekian. Kalau kosong, sekian, sebiji. Pada masanya dah siap semua, pemaju ini tak boleh serahkan. Pemaju ini rupa-rupanya rumahnya tak siap dan sebagainya. Jadi jual beli seperti ini boleh ditarik balik atau bincang semula sama pembeli. Mungkin ada masalah kok masa itu PKP jadi tak boleh siap. Tuan Haji atau Puan Haji, mohon maaf, rumah yang kami sediakan saya janji pada bulan sekian-sekian tak siap sebab ada masalah PKP. Budi bicara, okey, tak apalah. Sampai rumah itu siap, bagi tahu kita dah serahkan kunci. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah, tak ada isu lah. Sebab ada sebab-sebab yang kukuh. Ada sebab-sebab yang kukuh. Ada jual beli kereta contoh kan, dah sign kontrak apa semua, bank pun dah lulus apa semua. Time nak ambil kereta, jual kereta tak boleh serahkan kereta. Jual kereta tak boleh serah kereta. Jadi jual beli seperti ini tidak sah. Karena pihak penjual tidak boleh menyerahkan barangnya. Satu lagi, kehidupan dekat Ma'had lah, kan? Kawannya habis sabun. Kawannya habis sabun. Kau ada sabun tak? Lebih. Ada? Nak beli berapa? RM2.5. Kawan tu dah bagi duit RM2.5. Nanti malam saya ambil lah. Okey lah. Subuh nanti saya nak guna, kan? Time nak minta barang sabun tadi tu,
Kawannya cakap, tak ada lah, sabunnya rupanya habis, tinggal saya punya je. Jual beli macam ni terbatal dan duit yang telah diserahkan kena dipulangkan. Dipulangkan, tak boleh lah. Apalagi ada unsur menipu. Dia tak ada barang, saya ada sabun. Okey, nanti saya bagi sampai masanya tak ada, maka jual seperti ini tidak boleh. Contoh lagi, nak jual ikan. Jual ikan. Mana ikannya? Masih dalam sungai, belum tangkap lagi. Itu pun tak boleh. Belum dipancing lagi. Ada dalam parit tu ikan banyak. Nanti saya pancingkan lah. Tunggulah dapat ikan tu dulu. Okey, ikan berapa? Sekilo. Okey. Nampaklah ikan sekilo. Jual beli terjadi. Bila tak ada ikan, order boleh, tapi tak payah bayar. Cakaplah, hari ni kau mancing tak? Mancing lah. Kalau dapat, jual pada saya. Okey. Acik tu mancing, pakcik tu mancing, dapatlah kan, sekilo lebih. Jumpa lagi, ini ikannya. Berapa? RM10. Okey, dah RM10. Pastikan barang itu dah boleh diserah terimakan. Dah boleh serah terimakan. Kenapa terjadi demikian? Mesti demikian, agar jual beli ini menjadi sah menurut syariat Islam. Dan yang penting adalah keberkatan. Apa dia? Keberkatan. Kebanyakan orang jual beli yang tidak ada barangnya. Nantilah saya carikan dulu, tapi boleh tak minta duit dulu. Orang itu baiklah, bagian. Kemudian dia bagi RM10 tu kan. Dia mancing. Rupa-rupanya nilai ikan itu kurang daripada RM10. Kurang dari RM10 kan. Orang pembeli itu dia nampak macam okey, tak apalah. Tapi dari segi penjual yang cari ikan, tangkap ikan ini, tidak ada unsur keberkatan. Karena apa? Ada sifat kurang, macam kurang kan daripada nilai sebenar. Sepatutnya RM10 itu dengan nilai ikan RM10, tapi kurang daripada nilai RM10. Jadi dia itu mengambil lebih hak orang lain. Inilah yang dikira kurang keberkatan. Tidak ada keberkatan bagi orang penjual ikan tersebut. Eloknya macam mana? Si penjual ikan atau yang mancing ikan itu, jangan minta duit dulu. Dia usaha dulu, mancing dulu, atau jala cari ikan dulu, baru dapat nih ikannya. Saya tak boleh sampai dapat sekilo. Kalau sekilo RM10. Orang pembeli tahu, tak apalah, saya bayar RM10. Ikhlas kan? Tahu awal kan? Nah, inilah jual beli di samping sah, dan jual beli ada unsur keberkahan. Hati-hati berkenaan dengan ini. Kalau kita lebih mengambil hak orang lain, kita mengambil lebih hak orang lain, kita ambil kan? Duit ini untuk apa? Untuk belanja dirinya. Duit ini untuk apa? Untuk beri makan istrinya, untuk beri makan anak-anaknya, untuk beri makan tanggungannya. Kesannya itu banyak. Maka tidak heran anak yang sudah dihantar sekolah pergi sana, belajar pergi sana, tapi anak ini tidak menjadi. Anak ini tidak menjadi. Sebab apa? Sumber rezeki dari orang tuanya tidak berkah. Mungkin ada unsur haram. Boleh jadi keluarga yang demikian adalah keluarga yang tidak sakinah, asyik gaduh, asyik macam-macam terjadi, karena antaranya adalah sumber pemakanan atau sumber rezeki yang dicari itu
ada unsur haram, tidak berkah. Sedikit, meskipun 10 ringgit, orang lain boleh dapat 50 ringgit, meskipun dia dapat 10 ringgit, tapi kalau didapat dengan cara halal, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, akan membawa keberkatan. Ini maksud daripada jual beli yang mengikut syariat Islam. Jadi barang tersebut hendaklah diserahkan, ya, boleh diserahkan mengikut kadar yang telah ditentukan bersama. Oke, satu lagi, ialah kadang-kadang ini sebagian orang terdesak, kehidupannya itu terdesak. Jadi saya duduk kampung, banyak cerita-cerita kan. Tak sempat lah kait kelapa sawit tu, dah ada orang yang mendahului. Kan? Dah ada orang mendahului. Kan? Di terang-terang, orang mengambil tu terang-terang. Dah ada orang mendahului. Tuan rumah ini tak berani nak menegur. Karena apa? Mungkin si pencuri itu dah sedia dah. Apa yang akan berlaku sekiranya saya ambil tengah-tengah, ambil kemudian tuan rumahnya datang, itu apa yang berlaku itu dia sedia. Mungkin dah ada parang, mungkin dah ada alat untuk apa itu. Jadi orang tua tuan rumahnya itu dalam keadaan lemah. Dahlah kau ambil suka hatilah. Gitu kan, sampai setakat macam tu sekali. Ada. Ada. Nah, barangan yang dicuri macam ni, dia dah tak tahu hukum kan? Patutnya pun tak boleh dijual. Karena bukan haknya. Milik orang lain. Ambil rampasan paksa, bukan rampasan kuasa, rampasan paksa hak orang lain kemudian dijual kepada orang lain. Pembeli tak tahu. Pembeli tak tahu. Tapi sekiranya pembeli tahu, pembeli tahu bahwa sumbernya daripada ini, seeloknya dihindar. Seeloknya dihindar. Kalau kita dah tahu bahwa ini barangan daripada itu, kita pun beli ikut subhat dalam aktiviti pencurian buah kelapa sawit tersebut. Yang susah buat saya try itu, kait kelapa sawit susahnya macam tu, boleh curi. Angkat lagi kan, dan sebagainya. Kalau pisang masih senang lagi. Pisang masih paling satu daun masih 5 kg kan. Tebas sekali dia punya tangkainya pun senang kan. Jalan motor tebas masuk kan. Senang. Kelapa sawit dia siap bawa gerobak, kita sorong kan. Dia dah terang-terang dah itu. Nah itu kan. Jadi kalau dalam keadaan, kalau kita ada kuasa, maksudnya ada kuasa, ada usaha untuk menghalau dan sebagainya, halau lah. Sebagian dari mempertahankan hak kita. Tapi sekiranya tak boleh, nak buat macam mana lagi? Kita buat report dengan polis, pihak ketua kampung dan sebagainya kan. Kalau usaha sudah tak boleh, buatlah pagar ke apa kan untuk itu, untuk itu. Tapi memang orang nak mencuri, orang nak buat jahat itu, apa saja dia akan usahalah. Itu bagi orang yang terdesak mungkin kok. Dia sanggup cakap, ini kebun siapa? Kebun ayah aku lah. Selamba je kan. Kebun siapa? Kebun kita orang lah, selamba saja. Padahal tak jelas-jelas tuan rumahnya yang datang. Kan. Jadi lihat macam tu, jadi orang yang menjual dari harga rampasannya secara paksa itu, tidak boleh. Dari sumber saja dia dah berani mencuri, lagilah nak jual kan? Lagilah nak jual. Contoh lagi, menjual sebagian barang. Menjual sebagian barang. Apa tuh? Contoh kan, buku ni kan, buku 1 unit, kan, dijual separuh.
Dia potong jual, tak boleh. Tak boleh. Mesti 1 unit itu kena jual. Jual kereta. Kereta itu harganya berapa? RM35. RM35.000 contoh kan. Tapi dia jual tayarnya saja dengan harga RM35.000. Tak boleh. Atau jual tanpa tayar. Oh, tak boleh. Kena 1 unit dia jual tersebut. Kecuali awalnya itu sudah macam kita, okey, kereta dah rosak, tayar dia rosak, belilah, tukar tayar, 1 unit tayar, pasang, dah siap berapa? RM200. Tapi sekiranya tayar itu tak ada tiupnya, pun tak boleh juga, kena jual 1 set sekali tiup dan tayar. Itulah yang namanya jual beli barangan yang utuh, yang fungsinya tidak lari, tidak lari. Jadi kena sekali lah, sekali unit. Okey, baik. Syarat yang kelima atas barang ini adalah pihak yang melakukan jual beli mestilah orang yang mempunyai kuasa. Pihak yang melakukan jual beli ini mestilah orang yang mempunyai kuasa ke atas barangan yang ingin dijual belikan. Ke atas barangan yang ingin dijual belikan. Sama ada kuasa itu sebagai wakil, sebagai ejen, kan? Sama ada kuasa itu sebagai ejen atau wakil, atau kuasa sebagai pemilik penuh. Kena jelas. Bezanya sebagai ejen atau sebagai wakil atau sebagai orang tengah dengan pemilik penuh. Contoh macam ni. Contoh kan. Puan ada kedai perabot. Perabot jual lemari, jual tilam, jual sofa dan sebagainya. Kemudian kita ada pekerja. Kita ada pekerja. Pekerja ini wakil daripada pemilik. Orang datang. Saya nak beli lemari. Harga lemari dah jelas-jelas ditulis dah. RM450. Berapa? RM450 lemari ni. Orang beli selalu tawar ke tak tawar? Mesti tawar kan? Boleh tak saya beli 300 lemari ini? Pekerja tak boleh memandai-mandai sekiranya tidak diberi amanah untuk mengurangkan harga 450 ke berapa itu. Jadi kan dia kena tanya dulu kepada bosnya. Bosnya tak ada, telefon. Memang tak boleh mandai-mandai. Okeylah, saya jual 300 tanpa izin bosnya. Ini tak boleh. Jual beli seperti ini tak boleh. Jual beli seperti ini tak boleh. Pembeli senang je lah, kan? Oh, dari 450 dapat 300. Okey lah. Boleh set 150. Pembeli tak ada masalah. Dia ingat dia sebagai wakil. Kita yang sebagai bertindak sebagai pekerja ini, memposisikan diri sebagai wakil bos. Kena tanya dulu, bos, ada customer datang nak beli lemari jenis ini, harganya RM450, tapi dia tawar 300. Boleh ke tak, bos? Saya kurangkan 50 je lah. 50, tapi kalau memang dia nak sangat tu,
Okeylah, RM375 lah. Itu dah last. Kalau dia tak nak tak apa. Kan? Jadi dia pekerja ini, orang tengah ini dah dibagi amanah untuk dealing kepada customer dengan petunjuk bosnya. Dengan petunjuk bosnya. Jadi kalau customer itu tanya, boleh tak 300 ni? Tak boleh. Bos cakap 400. Alah, kurang sikit lah. Okey lah, last ni bos bagi tahu RM375. Kalau memang puan tak nak, tak apa. Kan? Dia bertindak atas arahan bos, atas arahan pemilik sebenar. Kita ini pekerja saja, bukannya siapa-siapa, bukanlah pemilik, hanya pekerja. Ini yang perlu kita ketahui. Contoh lagi, contoh lagi yang selalu terjadi, contoh lagi. Pekerja sayur, kan? Pekerja sayur. Timbang sayur itu, keret tu 1 kilo. Ngam-ngam 1 kilo. Mandai-mandai lah orang pekerja ini tambahi satu batang keret. Tanpa pengetahuan bos. Menambahi ini tidak boleh. Karena bukan pemiliknya. Kecuali bos awal-awal bagi tahu, kalau ada orang beli 1 kilo keret, saya benarkan kamu tambahi 1 biji ya. Kecuali bos bagi tahu, pemilik itu bagi tahu. Tapi kalau selama pemilik tak bagi tahu, jangan memandai-mandai nak tambahkan 1 batang keret. Atau kita sebagai pembeli, jangan mandai-mandai, bolehlah tambah 1. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena tahulah, kita tak boleh. So kalau ada bosnya sendiri, boleh cakap dengan bos. Cik, saya beli 1 kilo, boleh tak tambah? Bolehlah free sikit apa kan. Cakap direct dengan bos. Jangan cakap kepada pekerja. Nanti tak sedap pula, dah kenalkan pembeli tu kan. Lagilah adik-beradik atau keluarganya kan. Jadi kena tanya kepada bos. Kita sebagai pembeli pun jangan berbuat seperti itu kepada pekerjanya. Baik kalau kita nak minta lebih, baik tanya kepada bos. Ada bos? Ada itu? Bos, saya beli kentang 1 kilo lah. Boleh tak minta tambah 1 biji? Cakap dengan bosnya. Bosnya pun okeylah. Bosnya tak akan kisah, kan? Bosnya mungkin ingin nak menjaga customer kan. Customernya selalu datang, langganan dan sebagainya. Dia tak akan kisah, okey bagi je. Alah, sebatang keret je, apa sangat kan? Bagi. Contohlah macam tu. Jadi kita jangan, pembeli itu jangan memandai-mandai, minta pekerjanya minta tambahan. Pekerjanya pekerja, kalau bosnya minta tambah boleh, karena pemilik. Kenapa kita tak boleh minta kepada pekerjanya? Kadang pekerja ini tak tahu hukum. Bagi je lah. Kan? Sebenarnya yang dibagi itu sebenarnya haram tau. Sebiji ini tak boleh. Sebab tak ada kebenaran dari bos. Tak bagi pula, tak sedap hati pula. Pekerja ini kan serba salah. Alah, bos tak nampak je, bagi je. Serba salah. Serba salah. So, perkara-perkara seperti ini harap dielakkan lah. Harap dielakkan. Lebih-lebih lagi kalau kita berurus niaga dengan orang-orang kita, orang-orang sesama Islam, orang-orang sesama Melayu kan. Kalau jualan itu dah berapa? RM1.20. Kita bagi je yang 20 sen tu. Tak ada kecil, 50 sen ada bagi. Jangan kisah sangat. Dengan sesama kita sendiri. Kita mungkin tak boleh lah derma RM50. Kita tak boleh derma RM100 sehingga banyak kali. Dari sikit-sikit itu kita boleh derma lah. Dari 20 sen atau 30 sen bakinya itu, penjual sayur tu boleh bawa balik. Untuk apa? Beri makan anaknya. Untuk apa? Untuk buat belanja anak sekolahnya. Untuk apa? Banyak manfaatnya. Kalau tahu dia kumpul boleh beli kereta ke, beli rumah ke,
itu lagi bagus daripada, mohon maaf ya, bangsa lain yang lebih kaya. Kita lebih elok, lebih suka bila bangsa sendiri ada kereta baik. Jual apa itu? Jual sayur je. Siapa yang beli? Kita. Maknanya kita turut ikut membantu kehidupan dia lebih selesa. Nah ini pusingan inilah yang kita tak tahu kan. Janganlah kita terus dengki. Kalau saya tak beli kat situ, mana boleh beli kereta besar macam tu? Macam tu pula kan. Jangan buat macam tu, puan-puan ya. Dengan puan-puan atau kita beli dekat orang-orang kita itu kan, boleh membantu kehidupan dia lebih selesa. Kita pun ikut sukalah, alhamdulillah. Anak tu lah dah tak kehujanan bila balik sekolah. Kenapa? Maknya dah beli kereta lagi lah contoh begitu. Ya, yang itu keadaan lah, itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari, ya, itu real, nyata, yang tidak terasa, yang nyata yang tidak terasa. Adakah kita pergi McD kan, kita tak jumpa bosnya kan, kita hanya order tekan ini je, burger ni. Ada kita minta tambah, contoh nak tambah apa? Nak tambah dagingnya, boleh tak? Dia tak akan bagi. Sesuai dengan ordernya saja. Atau double cheese, dia akan dapat double cheese. Double daging, dia akan dapat daging. Sesuai dengan ordernya. Tambahlah cheese tu, dia akan tak akan bagi. Yang boleh bagi adalah tambah sos saja. Betul kan? Sebab sos itu memang dah kebiasalah, bos pun dah tahu, dah bagi. Kalau nak tambah rotinya, nak tambah nuggetnya, minta pekerja tu, ini 4 ketul je, anak saya 5, nanti berebut. Nak tambah lagi, lebih lagi, terlebih, bagilah 1 lagi. Pekerja tak akan bagi. Kalau nak, puan beli order 1 set lagi, 1 set nugget yang isi 4. Kena macam tu. Kena macam tu. Kita boleh akur dengan sistem McD yang seperti itu. Bolehlah benda ini kita boleh terapkan dengan jual beli yang kepada sesama kita. Sesama kita. Jangan memposisikan pekerja itu serba salah. Serba salah. Ya itu yang terjadi, selalu beli buah kan, rambutan kan. Rambutan, kemudian langsat, buah macam-macam lah, dan sebagainya kan. Okey, baik. Syarat yang ke-6 berkenaan barang ini adalah barang tersebut mestilah dalam pengetahuan kedua-dua belah pihak. Barangan tersebut mestilah dalam pengetahuan kedua-dua belah pihak. Jadi kebiasaannya jual yang perkara ini adalah mempunyai unsur gharar. Unsur gharar ini ada unsur yang penipuan, ada unsur yang menipu. Kebanyakan yang menjadi mangsa adalah pembeli. Menjadi mangsa adalah pembeli. Ayam 1 kilogram, pembeli mesti faham
yang dia akan beli adalah ayam 1 kilogram. Penjual pun kena faham yang dia jual adalah ayam 1 kilogram. Dua-dua dah tahu. Apabila penjual ini menyerahkan ayam kurang daripada 1 kilogram, maknanya ada unsur penipuan pada awalnya. Maknanya ada unsur penipuan. Berarti kurang 1 kilogram yang dijual kurang dari 1 kilogram, maka ada unsur penipuan. Kebanyakan dari masalah inilah terjadi pergaduhan antara pembeli dan penjual. Ya. Satu lagi, penjual itu sudah menetapkan harganya, RM10. Kamu kena bagi saya duit RM10. Tapi penjual ini tak menentukan barang yang mana. Kan? Itulah ayam. Iya, ayam yang mana? Ayam pencen ke? Ayam kampung ke? Ayam bandar ke? Kan? Ayam yang mana? Jadi RM10 ni penjual kena jelaskan 1 kilo RM10 adalah ayam bandar. Dah. Yang datang pun kena ayam bandar. Nanti kalau keluar adalah bukan ayam bandar, RM10 bukan ayam bandar, tapi ayam pencen yang harganya sekilo mungkin RM5 atau RM6, ini tak boleh sebab ada unsur gharar, penipuan. Ya, jadi kena jelas. Jadi kena jelas. Okey, itu adalah syarat-syarat di mana berkenaan dengan barangan, barang yang dijual dan harganya. Okey, ada soalan? Ada soalan? Yang selalu kita jual beli kat luar tu Seterusnya berkenaan dengan pilihan atau menawar, khiyar, menawar barangan atau barang yang dijual. Sama ada harga atau barangan yang akan dijual beli ini jadi atau tidak, meneruskan jual beli atau tidak. Satu adalah namanya khiyar majlis. Satu namanya khiyar majlis.
Ah? Kho, kho. Khiyar majlis. Khiyarul majlis. Contoh kan, kita beli ayam dekat kedai tu. Nak beli tanya, sekilo berapa hari ni? RM9.50. Kan? Okeylah. Bagi 1 kilo atau 1,5 kilo. Tengah nak buat itu, tengah-tengah nak buat tu, lepas tu pembeli cakap, tak jadilah. Kan? Tak jadi. Maknanya barang itu belum diserahkan, duit pun belum dibayar. Masih dalam macam tawar-menawar lah antara jadi ke tak, kan. Kita selalu menghadapi seperti itu, kan. Beli durian, pergi teringin makan durian, kan, pergilah, kan. Orang yang bakul durian tu. Ini jenis apa? Kampung berapa sekilo? Sekilo RM20. Kan. Lepas tu dia belum buka lagi apa semua, masih tanya, macam jadi tak jadi, tengok, minta maaf lah tak jadi. Akad tu belum jadi, belum jadi sah jual belilah, masih bertanya-tanya lagi, kan? Masih bertanya-tanya lagi. Atau sudah jadi, okeylah, saya nak beli tadi itu kan seperti kes ayam tadi, saya nak beli 1,5 kilo, kan gitu kan. Tengah nak buat, lepas tu dia batalkan. Dia batalkan. Itu ada 3 keadaan. Pertama adalah khiyar majlis, ya. Apa khiyar majlis ini? Kedua-dua pihak, pembeli dan penjual, berhak menarik kontrak jual beli atau boleh membatalkan jual beli dengan syarat ia dilakukan di majlis yang sama dan secara fisiknya mereka masih belum berpisah. Dia boleh membatalkan kontrak jual beli. Okey, saya beli ayam 1,5 kilo, kan? Kemudian pada masa yang sama, salah satu pihak, sama ada pembeli atau penjual, cakap, tak jadilah saya nak beli. Contohnya belian, tak jadilah saya nak beli. Nah, pembatalan ini, yang namanya kontrak majelis ini, pembatalan ini, ya, bila dilakukan di majelis yang sama, pada masa itu, di waktu yang sama, pada waktu itu,
dan pada tempat itu, dan kedua orang ini belum berpisah. Masih ada lah kat situ. Kan? Selalu terjadi kan? Oke, bungkuskan 3 kilo rambutan. 21 ringgit, sekilo 7 ringgit. Kan? Pembeli pun, penjual pun setuju. Okey. Lepas tu cakap, dia tak pisah lagi, masih kat situ. Minta maaf lah, saya tak jadi beli. Minta maaf, saya tak jadi beli. Itu dibolehkan. Itu namanya khiyar majlis. Dia tak pisah lagi. Dia tak pisah, masih ada kat situ. Banyak terjadi kan seperti itu kan? Banyak terjadi situ. Nah, kebanyakan orang yang, kita pun, ya kan, taktik cara orang jual tu agar barangnya laku itu banyak cara, banyak macam-macam. Di antaranya macam yang terjadi itu kebanyakan jual buah durian kan, dia akan buka dulu. Bila dah buka, orang pembeli ini sudah merasa, kalau tak beli itu kan macam mana kan, dan orang jual pula sudah buka kan, nanti pun tak laku bila dah buka. Sebab orang beli tak mungkin yang akan beli yang dah buka. Jadi kalau memang kita tak yakin dengan benda itu, jangan benarkan pembeli itu membuka dulu. Jangan buka dulu. Saya tak nak buka. Kan? Kalau memang sudah yakin, kita membeli itu yakin, sebab kaedahnya selalunya terjadi seperti itu. Bila dah buka pasti beli. Meskipun kecewa ke atau tidak. Penjual selalu macam ni. Barang tak elok, tak payah. Kan? Tapi ada. Bila dah buka tak elok atau tak berkenan dengan pembeli, memang barangnya macam ni. Selalunya ada. Atau datang yang lain untuk memastikan, kena belilah. Kan? Jadi kalau kita tak yakin, maksudnya benda ini, durian ini elok, kalau tidak jangan buka dulu. Selalunya dia kan cepat-cepat buka agar pembeli sudah macam terkena lah. Maksudnya bukan terkena ditipu, takkan tak beli, dah buka. Macam tu kan. Saya tak nak buka dulu, saya nak pastikan benda ini elok dulu. Tanpa buka mungkin ada yang pandai kan, dah tengok baunya, kemudian digoncang lah, tengok dia punya durinya apa semua. Okey, bentuknya, okey, saya nak ni, elok kau tak elok, saya akan beli ni. Itu lebih selamat. Artinya kita dah pilih, dah puas. Bila buka, berair ke, berkulat ke, kan, sebab kita dah pilih dah. Lain dengan penjual itu dah buka, cepat-cepat buka, belilah. Macam kita tak puas hati kan, sebab bukan pilihannya, bukan yang dia kehendaki. Jadi di dalam khiyar majlis ni, kita ini boleh membatalkan. Maksudnya mohon untuk dibatalkan. Jadi kedua belah pihak masih ada dalam satu majlis, satu tempat untuk membatalkan jual beli yang dia akan lakukan. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat. Khiyar syarat
berlaku apabila salah satu pihak atau kedua-dua pihak menetapkan syarat tertentu untuk membatalkan akad jual beli. Dan khiyar syarat itu mesti diucapkan pada waktu keduanya belum berpisah. Dan khiyar syarat itu mesti diucapkan atau dilakukan pada waktu keduanya belum berpisah. Contoh yang saya lakukan, yang baru-baru ini terjadi. Saya ada anak 1 tahun 3 bulan. Udah jalan, saya belikan kasut. Pergi Tesco, pilih. Saya tanya pekerja itu, saya anak 1 tahun 3 bulan, kasut mana yang sesuai? Tunjuk ini. Saya rasa kasut ini kecil. Saya cari lagi, tak ada. Itu saja. Harganya berapa? RM15. Terus saya tentukan syarat. Nah, ini boleh dalam khiyar syarat. Sekiranya ini kasut ini terlalu kecil, boleh tak saya pulangkan? Sama ada balik duit atau tukar baru. Lain-lain. Dia cakap boleh. Dengan dia menentukan syarat. 1, masih elok, maknanya belum digunakan dekat mana, tanah ke apa. Yang kedua, tidak lebih daripada 1 minggu. Saya setuju, dia pun setuju atas syarat saya, dan saya pun setuju atas syarat dia. Ini namanya khiyar syarat. Jual beli dah terjadi dah, tapi ada khiyar syarat. Nanti boleh saya pulangkan karena mengikut syarat itu. Saya bawa balik. Betul. Kecil, tapi boleh pakai lah. Sesak lah, tapi boleh pakai. Ada bunyi. Saya nak pulangkan lah. Masuk dalam kereta. Tak sempat dekat Tesco itu. Sehinggalah lebih daripada 1 minggu. Bila dah 1 minggu, memanglah saya tak boleh pulangkan. Sebab dah terlepas syarat yang telah diperjanjikan bersama. Kena pasti tu. Jadi tak boleh lah main letak-letak macam tu. Jadi kena tahu apa yang terjadi kalau seandainya lebih daripada seminggu saya pulangkan ke sana. Ini tak muat ni. Orang itu cakap, ini dah lebih dari 1 minggu. Saya punya argu lagi. Habis tu tak pakai lah budak ini, macam mana? Jadi apa? Gaduh. Jadi gaduh. Saya pula mengingkari lebih daripada 1 minggu, dia pula mempertahankan 1 minggu. Kalau orang kedua belah pihak itu mengikut yang telah diperjanjikan bersama itu, dia tidak akan terjadi gaduh. Saya dah tak datang situ dah. Maknanya benda itu dah selesai, tak ada masalah. Bagi saya lah, mungkin dari segi penggunaan saya rugilah sebab anak tak boleh pakai. Tanggung. Itu hanya RM15. Jadi mungkin saya tidak terasa lah RM15. Kalau benda itu 15.000, kalau benda itu 150.000 atau 50.000, pasti ini akan menjadi masalah. Betul tak? So, sekiranya memang lebih daripada 1 minggu saya tak datang, memang itu tanggungan saya lah, salah pada saya lah. Meskipun saya kerugian katakanlah 10.000 contoh, meskipun saya rugi katakanlah 20.000 contoh, karena mengikut perjanjian itu, khiyar syarat itu. Orang penjual tidak boleh disalahkan, karena pihak pembeli sendiri yang
yang salah, yang apa? Melepasi syarat tersebut. Nah, seandainya sebelum 1 minggu saya datang, seperti yang dijanjikan, maka pembeli ini wajib menerimanya karena disyaratkan. Masa itu kamu cakap boleh dipulangkan kalau tak muat. Nah, sekarang anak saya tak muat. Kenalah tukar slipper baru atau pulangkan duit Rp15. Nah, begitu. Mak kena pulangkan. Kena pulangkan. Nah, itu banyak terjadilah, banyak terjadi dan kedua belah pihak kena faham. Kena faham, kalau tidak akan jadi pergaduan. Akan terjadi pergaduan. Oke? Itu syarat khiyar syarat. Nah, tadi ya. Apa yang perlu dicatat kat sini? Pertama, mestilah terhad kepada tempo tertentu. Tempo tertentu tadi berapa? 1 minggu, 2 hari, 3 hari. Mesti ada syarat tempo tertentu. Yang kedua, tempo yang ditetapkan tidak boleh melebihi 3 hari jika barangan itu mudah rosak. Tempo yang ditetapkan tidak boleh melebihi 3 hari jika barangan itu mudah rosak. Contohlah mudah rosak apa? Beli nasi, beli ikan, beli ayam kan cepat rosak tuh. Beli barang-barang basah, beli sayur, mudah rosak. Tapi kalau macam slipper, bag, apa semua kan, tempo itu boleh dipersetujui bersama, 1 minggu, 1 bulan terpulang kepada dia. Tempo mestilah berurutan dan bersambung dengan kontrak. Tempo mestilah berurutan dan bersambung dengan akad jual beli. Contoh kan, oke, ini temponya 1 minggu, tapi selang-seling. Esok ya, lusa tak ya. Selang-selang ini tak boleh. Kena bersambung terus 1 minggu straight, 1 minggu. Contoh, bermulai Senin, Selasa tak, Rabu, Kamis tak, Jumat, Sabtu tak. Ini tak boleh. Yang selang-selang ini tak boleh. Jadi kena berterusanlah. 1 minggu track, 3 hari track. Tak boleh selang-selang. Ada lagi yang sekarang nih ya, yang berlaku, memang ditetapkan resit atau bukti pembelian itu kena disimpan. Nah, ini ada yang meletakkan syarat seperti itu kan. Saya beli barang dekat mana tuh? Kedai Chai Shop, barangan kecil-kecil tu kan, RM2 macam tu lah. Beli jam, contoh beli jam kan. Cakap lah, kalau saya pulangkan macam mana? Boleh, tapi resit jangan hilangkan lah. Dia sama macam tu kan. Atau ganti yang lain. Sama lah. Kedai mana-mana kalau meletakkan itu, syarat itu, kita kena ikut lah. Sebab apa? Dia nak jaga entah-entah orang yang datang ini menipu, kan? Mana buktinya kamu beli kat sini? Satu. Kedua, berkaitan dengan sistem inilah. Sistem dalam jual beli itu kan, dia ada account dia kat situ. Dia akan tengok dekat situ. Kalau tidak, nanti masalah. Kalau tak ada rekodnya dan semua, ini barang yang mana, kodnya apa, semua kan dipulangkan nih.
Bila ada resit tuh, dipulangkan harganya semula Rp15, tukar balik katakannya Rp10, ada lebih Rp5. Selalunya dia tak pulangkan Rp5 nih. Dia suruh ambil barang lain senilai Rp5. Selalunya macam tuh. Saya pun terjadi seperti itu, ya. Jadi resit kena simpan. Nah, itu syaratnya adalah antara syarat khiyar. Khiyar syarat, ya, mesti dibawa itu. Dah habis ya? Oke, baik. Sampai situ dulu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan manfaat untuk adik-adik dan puan-puan semua. Kurang lebihnya saya mohon yang sebesar-besarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa amidna fi tariqati wa mu'afati minal fitanim. Al-Ghani Syakurul Munir Razzaqul Fattahul Kafi Al-Hasib wa Qilal Mutarmagis Al-Alimul Hakim Basudul Karim wa Abdabana Surul Badi wa Alamul Ghayyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.